Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Syamimi Alia binti Mak Daud, nombor matrik 054864. Hari ini saya akan menerangkan mengenai bab waktu solat dalam kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud bin Muhammad Al-Fatani. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan yang mana waktu solat adalah peruntukan waktu atau selang masa yang tertentu bagi umat Islam dalam menjalani ibadah solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kemudian, penyusunan waktu solat fardu telah diajarkan sendiri oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu solat ini sebagai piawai bagi umat Islam di seluruh dunia, terutamanya solat fardu. Seterusnya, waktu solat ini ditetapkan mengikut peredaran matahari dan bukan mengikut waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor geografi, bentuk bumi, kecondongan paksi bumi serta peredaran bumi dalam orbitnya. Oleh sebab itu, waktu solat sentiasa berubah. Saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah pensyariatan solat, yang mana sebelum solat 5 waktu disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, baginda telah pun melakukan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang, sebagaimana mengikut amalan Nabi Ibrahim. Kemudian, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, barulah baginda menerima perintah solat yang sebenar. Saya mengambil kisah ini daripada buku Ensiklopedia Solat, iaitu dari Telaga Biru, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memfardukan ke atas umatku 50 kali solat. Lalu aku kembali dengan arahan ini sehingga sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa berkata, Ya Muhammad, apa yang difardukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Jawabku, dia telah memfardukan ke atas umatku 50 kali solat. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhanku dan meminta pengurangan sebahagian menjadi 5. Lalu aku kembali kepada Musa dan menceritakan kepadanya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali pula kepada Tuhanku. Firman Allah, kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu, yakni pahala. Kewajipan di sisiku tidak pernah diubah. Lalu aku kembali kepada Musa dan menceritakan kepadanya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Tetapi aku berkata, aku malu kepada Tuhanku untuk diminta dikurangkan jumlah solat itu. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk kepada bab waktu solat. Baiklah, dalam bab ini ia menyatakan tentang waktu solat yang mana ia bermula dengan solat zuhur seperti firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat ketika gelincir matahari. Solat yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat zuhur seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, waktu zuhur ini bermula daripada gelincirnya matahari dari kedudukan tengah langit hingga bayang-bayang sesuatu benda menyamai panjangnya. Secara umumnya, zuhur bermula apabila bayang-bayang sudah cenderung ke arah barat. Kemudian, solat 5 waktu ini telah dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah At-Taha ayat 130. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha.
yang bermaksud dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di hujung tengah hari supaya engkau merasa tenang. Oleh itu, ayat ini menjelaskan maka dirikanlah solat subuh sebelum terbitnya matahari, solat zuhur dan asar apabila terbitnya matahari, dan solat maghrib dan isyak apabila bermula matahari terbenam. Seterusnya, Abu Daud dan sahabatnya mensahihkan hadis ini di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril solat bersama Nabi pada waktu itu, kemudian Jibril menjadi imam dalam solat zuhur di tepi Kaabah sebanyak 2 kali, dan solat asar bermula apabila sesuatu bayang objek melebihi kepanjangan sebenar sehingga matahari mula terbenam, serta solat maghrib ketika masuk waktu berbuka orang yang berpuasa. Seterusnya, salat isyak ketika hilangnya cahaya merah di kaki langit hingga terbitnya fajar shadiq. Waktu isyak ini adalah waktu solat yang paling lama sepanjang malam. Seterusnya, solat subuh ini dilakukan pada waktu di mana haramnya untuk orang yang berpuasa untuk makan dan minum, kiranya selepas sahur. Okey, kemudian keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril ini menunaikan solat zuhur ketika kedudukan bayang-bayang menyamai panjangnya, dan solat asar apabila sesuatu bayang objek melebihi kepanjangan sebenar, dan solat maghrib ketika masuk waktu orang yang berbuka puasa. Solat isyak pada waktu sepertiga malam, dan solat subuh bermula dari naik fajar shadiq hingga terbitnya matahari atau dikenali sebagai syuruk. Dan berkata baginda kepadaku, iaitu kepada Abu Daud tadi, bahawa inilah waktu solat para nabi terdahulu. Seterusnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku solat zuhur dengannya Jibril tak kala bayang-bayang itu sama, iaitu sama ukuran dengan ukuran sesuatu barang, dan juga ia bermaksud rangkaian ataupun rentetan daripada solat pada ketika itu, yakni zuhur, seperti masuknya waktu asar pada hari yang pertama pada ketika itu, maknanya lepas pada waktu zuhur. Tetapi Imam Syafi'i itu menafikan bahawa waktu zuhur dengan asar itu sama. Maka keluarlah dalil, iaitu daripada hadis Muslim yang bermaksud waktu zuhur itu apabila gelincirnya matahari sebelum masuk waktu asar. Secara kesimpulannya, solat adalah tiang agama. Maka marilah kita sama-sama menjaga solat dan cuba solat di awal waktu yang telah ditetapkan dalam jangka masanya. Semoga kita terdiri daripada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga tidak tergolong dalam golongan orang yang lalai dalam mendirikan solat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.